Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa zafirina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bukakan majlis kita dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana pada pagi ini kita dipertemukan dalam majlis ilmu. Saya mohon maaf tadi kena restart laptop. Baik, sementara kita menunggu peserta yang lain, insya-Allah yang akan turut serta dalam pengajian ini, kita akan buat sedikit ulang kaji berkenaan dengan warna pink B. Warna pink B. Okay, warna pink B ini berkenaan dengan haraf. Okay, saya akan sentuh sedikit berkenaan dengan haraf secara ringkas sebab ini adalah hanya nak kaji sahaja. Baik, maka kita akan mulakan haraf ini dengan haraf jar. Baik, haraf jar kita ketahui maksud haraf jar ini adalah kata sendi. Dia merupakan kata sendi. Kata sendi dan jar bermaksud baris bawah. Baris bawah. Okay, baris bawah maksudnya antara fungsi fungsi haraf jar ini selain daripada kata sendi, maksudnya haraf jar ini iaitu dia membaris bawahkan kalimah selepasnya. Maksudnya selepasnya mesti kalimah isim, dan kalimah isim itu mesti kedudukannya bawah. Itu maksud jar. Okey, dia punya fungsi dia. Jadi kalau kita lihat min masjidin, min mat'amin, daripada masjid, daripada mat'am. Okey, minal mat'ami, minal masjidi. Okey, contoh. Min zaidin, semuanya dengan baris bawah. Okey, jadi semua komponen-komponen yang ada ini, pertama maksud dia ada maksud yang tersendiri, dia merupakan pelengkap bagi ayat. Yang kedua, fungsi jar ini iaitu dia membariskan kalimah selepasnya dengan baris bawah ataupun menjadikan kalimah selepasnya pada kedudukan bawah. Okay, baik, kalau kita lihat kepada maksud-maksud yang ada di sini, contohnya min, dari ataupun daripada, dia merujuk kepada permulaan sesuatu. Itu antara maksudnya lah, permulaan sesuatu. Kemudian ala ni atas. Ala ni atas maksudnya saya meletakkan buku atas meja. Wada'tu al-kitaba 'alal tawilah. Saya meletakkan buku di atas meja. Maksudnya buku itu bersentuh dengan meja. Ala juga bermaksud wajib. Kalau dalam kitab-kitab fiqh diletakkan ala bermaksud wajib. Wajib melaksanakan. Okay. Kemudian bi dengan. Dengan ini selalunya digunakan untuk sesuatu alat. Contohnya katabtu bil qalami. Saya menulis dengan pen. Jadi pen itu menggunakan saya gunakan pen untuk menulis. Jadi digunakan bi. Kemudian ila kepada ataupun ke iaitu tempat destinasi yang kita akan tuju ila. Kemudian fi pada ataupun di dalam. Ka seperti. Ka ni maksudnya dia menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Okay, contohnya kita katakan Muhammad kal badri.
Muhammad seperti bulan. Jadi huruf kaf. Kaf itu menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Baik. Kemudian an. An bermaksud daripada ataupun mengenai. Okey, daripada ataupun mengenai. Contohnya saya nak cerita mengenai sejarah. Okey. Takallamtu an tarikh. Saya bercakap mengenai tarikh an. Okey. Kemudian rubba. Rubba ni dia ada dua maksud, sedikit ataupun banyak. Okey, sedikit ataupun banyak. Itu lihat kepada realiti yang berlaku lah. Kalau kita berada di tempat orang yang baik, contohnya saya menjumpai ramai orang baik. Maksudnya kalau kita berada di tempat yang baik, rubba di sini digunakan untuk ramai. Okey. Ataupun kita berada di tempat yang tidak baik. Tapi kita jumpa dengan orang-orang yang soleh, jumpa di masjid dan sebagainya. Kita kata rubba rajulin laqaituhu, hanya sedikit sahaja lelaki yang baik yang saya jumpai. Itu lihat kepada konteks ayat lah. Tapi maksud dia rubba ni ada dua, sedikit ataupun banyak. Okay. Kemudian li ataupun la, bagi kepada, itu maksud li ni bagi kepada saya lah, li itu kepada ataupun bagi. Baik, ini haraf jar. Okay. Haraf yang kita belajar lagi tentang haraf-haraf yang kita telah mempelajarinya, iaitu haraf istinaf. Okay, haraf istinaf. Okay, haraf istinaf ini adalah haraf yang digunakan untuk permulaan ayat. Okay, jadi wow. Walaupun dalam terjemahan menggunakan dan, tetapi kita kena dibantu oleh tafsir lah. Kita kena melihat kepada tafsir. Kerana waw istinaf dengan waw ataf ni kadang-kadang membawa kekeliruan. Jadi dibantu oleh tafsir. Perlu dibantu oleh tafsir. Jadi tafsir akan menceritakan waw ni waw istinaf. Jadi waw istinaf ini maksudnya dia memulakan suatu ayat yang baru. Okey, ada ayat baru. Jadi ayat yang lepas, sebelum waw tu ayat yang sebelumnya itu adalah ayat yang diceritakan mengenai sesuatu dan berakhirlah benda tu. Contohnya dia cerita pasal hukum. Di sini cerita pasal hukum. Kemudian lepas tu dia katakan waw, ayat ni memuji Allah. Mengatakan Allah tu maha, wallahu ala kulli syai'in qadir ke. Okey. Maka dia ayat ni lain. Satu, sebelum waw tu hukum, selepas waw tu memuji Allah. Maka ulama katakan waw ini waw istinaf. Walaupun berada pada suatu ayat. Okey, selalunya macam itulah. Ya, ataupun di sini menceritakan tentang kisah Nabi. Kisah Nabi. Selesai kisah Nabi, contoh Nabi Musa, Nabi Harun, kemudian Allah Ta'ala nak menjelaskan tentang suatu hukum. Maka didatangkan waw. Jadi waw ni dipanggil waw istinaf. Maksudnya permulaan ayat. Jadi ayat sebelumnya dan selepasnya adalah ayat yang berbeza perbincangan. Okay, perbincangan. Okay, kemudian ada huruf waw dan fa, samalah. Waw dan fa sama sahaja digunakan untuk istinaf. Okay, waw dan fa. Tetapi kadang-kadang waw ini biasa digunakan pada pertengahan ayat. Pertengahan ayat tapi cerita berbeza. Macam tadilah. Pertengahan ayat tapi cerita berbeza. Satu cerita hukum, satu cerita memuji Allah. Ataupun satu cerita kisah Nabi, kemudian diceritakan tentang memuji Allah ataupun menceritakan tentang hukum. Kalau fa ni biasanya digunakan pada permulaan ayat. Betul-betul pada berhenti dimulakan ayat yang baru. Biasanya macam itulah. Tetapi waw dan fa ni dia punya fungsi dia adalah berbeza, adalah sama. Waw dan fa ini fungsinya adalah sama. Itu istinaf. Istinaf permulaan ayat. Okey, permulaan ayat. Okey, kemudian haraf ataf. Haraf ataf ini adalah kata hubung. Dia lawan kepada istinaf tadilah. Jadi kata hubung ni benda yang belum selesai lagi. Jadi dia ada waw, wa, summa, au dan fa. Walaupun waw dan fa ni ada pada huruf ataf,
tapi ia berbeza dengan istinaf. Kerana apa? Kerana ataf ni dia berhubung. Maksudnya cerita tu belum selesai lagi, Allah Ta'ala nak menambahkan lagi penjelasan berkenaan dengan cerita tersebut, maka didatangkan dengan waw, thumma ataupun au dan fa. Okey, baik. Kalau ataf dengan waw, waw ni adalah untuk apa? Okay, ataf dengan waw ni adalah untuk menghubungkan dua ataupun lebih. Okay, contohnya Ja'a telah datang, Muhammadun wa Aliyun. Telah datang oleh Muhammad dan Ali. Jadi waw ni ataf. Okay. Kalau ataf dengan waw, hanya nak cerita apa? Telah datang oleh Muhammad dan Ali. Jadi Muhammad dan Ali ni telah datang ke sini contoh. Apabila datangkan dengan ataf waw, cerita tu hanya nak menghubungkan, nak menggabungkan Muhammad dan Ali datang ke suatu tempat. Itu saja. Siapa datang dahulu, siapa datang kemudian, dia tidak kisah. Cuma bila ataf dengan waw, cuma nak cerita tentang Muhammad dan Ali telah datang. Siapa datang dulu, Muhammad ke Ali? Tak nak cerita. Tak diceritakan dalam konteks ini. Walaupun Muhammad disebutkan dahulu, kemudian Ali disebutkan kemudian, okey, boleh jadi Ali datang dahulu daripada Muhammad. Boleh jadi Muhammad datang dahulu daripada Ali. Boleh jadi kedua-duanya datang serentak. Cuma perbincangan di sini bila ataf dengan waw, nak ceritakan Muhammad dan Ali ni melakukan perbuatan ja'a. Muhammad dan Ali membuat perbuatan ja'a, telah datang oleh Muhammad dan Ali. Siapa datang dahulu tak dibincangkan apabila menggunakan ataf dengan waw. Boleh? Okay. Kemudian kalau ataf dengan yang lain, contohnya ataf dengan fa. Okay, ataf dengan fa. Contohnya ja'a Muhammadun fa'aliyun. Okay, ataf dengan fa. Maka bila ataf dengan fa ini dia ada tertib. Dia ada susunan ataupun tertib. Telah datang oleh Muhammad, seterusnya Ali. Jadi Muhammad kena datang dahulu. Muhammad datang dahulu, barulah Ali datang. Di sini kena ada tertib. Maksudnya kena Muhammad. Siapa yang sebut dahulu sebelum fa, maka dia datang dahulu. Okay, yang sebut selepas fa itu datang seterusnya. Tetapi dalam selang masa yang singkat. Mungkin beza dia beberapa minit sahaja. Muhammad datang, seterusnya Ali datang. Okay, itu kalau ataf dengan fa. Beza dengan waw tadi. Okay, kemudian apabila ataf dengan summa, kemudian ataf dengan summa. Ja'a Muhammadun summa Aliyun. Okay, yang ini diterjemahkan dengan kemudian. Telah datang oleh Muhammad kemudian Ali. Di sini pun apabila ataf dengan summa, dia mempunyai tertib. Maksudnya siapa yang disebutkan sebelum summa datang dahulu dan siapa yang disebut selepas summa datang kemudian, tetapi mempunyai selang masa yang lama. Mungkin beberapa jam barulah Ali sampai. Okey. Mungkinlah beberapa jam lah ataupun beberapa hari selepas Muhammad datang barulah Ali datang. Okey, jadi diatafkan dengan summa. Baik. Kemudian diatafkan dengan au atau. Di sini pilihan. Okey. Ja'a Muhammadun au Aliyun. Telah datang oleh Muhammad atau Ali. Yang ini lebih kurang dalam bentuk syak. Sanksi. Okey, sanksi. Salah seorang datang. Cuma tak ingat siapa datang. Muhammad atau Ali. Macam tu. Okey, diatafkan dengan au. Au ni salah seorang datang, yang seorang lagi tak datang. Cuma tak tahu mana satu. Tidak tahu yang mana satu yang
datang. Boleh jadi Muhammad yang datang atau boleh jadi yang Ali datang. Tetapi bukan dua-dua yang datang. Itu kalau ataf dengan aw. Okay. Kemudian apa lagi yang kita bincang tentang haraf sebelum ini? Okay, haraf taukid. Kita dah bincang tentang haraf taukid. Baik, haraf taukid ini yang kita jumpa dalam buku teks ini, iaitu satu anna. Ini saya punya diagram lama, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada yang baru, satu anna, satu inna. Satu anna, dia letak macam ni je. Kalau yang diagram baru dia akan letak dua. Satu inna, satu lagi anna. Okay, inna ataupun anna. Okay, ini haraf taukid. Apa maksud taukid? Penegasan. Menegaskan sesuatu kenyataan apabila orang lain yang mendengar kata-kata kita itu dia tidak mempercayai. Dia tak percayalah kata-kata kita ni ataupun rasa confused ataupun rasa sangsi dengan kata-kata yang kita nyatakan. Jadi kita kena datangkan dalam bentuk haraf taukid. Baik. Jadi kalau inna dengan anna, inna ini dia berada pada suatu ayat. Suatu ayat. Yang ini kita akan belajar tentang ayat pada pengajian yang akan datang lah. Okay. Yang biasa kita nak lihat inna ini pada permulaan ayat. Boleh juga kita kata permulaan ayat. Dia adalah beberapa kaedah ataupun sebab-sebab kita nak gunakan inna. Inna dengan anna ni sama. Dua-dua bermaksud taukid, penegasan. Cuma nak gunakan inna dia ada syarat dia, anna ada syarat dia. Okay, inna ni digunakan pada suatu ayat. Kalau ada ayat lengkap, kita datangkan inna dahulu. Okay. Yang paling mudah untuk lihat inna ni pada permulaan ayat. Contoh inna anzalna. Okay, innal insana lafi khusr. Inna anzalna innal insana lafi khusr. Okay, itu digunakan inna kerana dia adalah permulaan ayat. Okay. Anna pula berlaku kepada kalimah. Dia ada pada kalimah ataupun pertengahan ayat. Okay, pertengahan ayat. Okay, dia bukan berlaku pada awal ayat tetapi berlaku pada pertengahan ayat. Itu inna dengan anna. Nanti kalau jumpa dalam Quran, insyaAllah saya akan jelaskan lagi lah berkenaan dengan inna dengan anna. Okay, kemudian qad. Ini sesungguhnya lah. Inna anna ni sesungguhnya qad. Okay, qad ini berlaku bagaimana qad selepas qad. Lepas qad mesti fi'il. Tetapi untuk haraf taukid dia mesti lepas qad itu fi'il madhi. Okay, qad mesti fi'il madhi. Dia tak boleh fi'il mudhari'. Kita ada tiga fi'il, fi'il amar, fi'il mudhari', fi'il madhi. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Okay, lepas qad tak boleh fi'il amar. Fi'il amar tak boleh berada selepas qad. Yang boleh berada selepas qad sama ada fi'il madhi ataupun fi'il mudhari'. Tetapi untuk kita jadikan dia sebagai taukid, dia mesti fi'il madhi selepasnya. Bukan fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' ada selepas qad, itu maksud qad itu bermaksud kadang-kadang. Okay, kadang-kadang berlaku. Tetapi kalau datang selepas qad itu fi'il madhi ataupun ada fi'il madhi selepas qad, itu maksudnya sesungguhnya. Benar-benar berlaku. Okey. Kalau selepas qad itu fi'il mudhari', lawan dia. Kadang-kadang berlaku. Boleh jadi berlaku, boleh jadi tak berlaku. Tetapi kalau datang qad selepas fi'il madhi, ya mesti berlaku. Sememangnya berlaku. Okey. Okay, kemudian na bersyaddah di belakang. Okay, ini berlaku kepada fi'il mudhari' dan fi'il amar. Okay, uktubanna contohnya. Uktubanna.
Apa maksud uktubanna? Kataba maksudnya menulis, uktubanna fi'il amar, uktubanna hendaklah kamu benar-benar menulis. Dia tak buat kerja rumah dia, okey, guru pelajar tak buat homework, kemudian guru dia nak suruh siapkan juga di dalam kelas, uktubanna, hendaklah kamu benar-benar menulis, siapkan homework. Okay, jadi didatangkan nun syaddah. Maksudnya nun syaddah ni tidak berlaku kepada isim dan ia tidak berlaku kepada tak berlaku kepada isim dan tak berlaku kepada haraf. Ia hanya berlaku kepada fi'il mudhari' dan juga fi'il amar. Okey, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Ini salah satu fi'il amar. Kalau kita nak buat fi'il mudhari', yaktubanna, dia betul-betul menulis. Yaktubanna. Okey, dia tu benar-benar menulis. Dia tak main-main dah. Dia betul-betul nak siapkan. Yaktubanna. Okey, itu datangkan haraf taukid. Kalau yaktubu tanpa nun, yaktubu dia menulis. Okey, dia menulis. Kalam biasalah, perkataan biasa. Tapi bila kita sebut datangkan dengan nun taukid, maksudnya dia benar-benar menulis. Okey. Kemudian la ni, la ni biasa berlaku kepada mana-mana kalimah. Okey, dia boleh berlaku kepada fi'il madhi, fi'il, boleh berlaku kepada fi'il, boleh berlaku kepada haraf dan boleh berlaku kepada isim. Okey, maksudnya selepas lam ni boleh. Boleh haraf, boleh isim, boleh fi'il. Okey, contohnya yang kita belajar innal insana lafi khusrin. Okay, lafi khusrin. La ni haraf taukid. Okay, lafi khusrin. Okay, biasanya kalau ada inna, kemudian ada la. Maka la ini adalah haraf taukid, penegasan yang kedua. Biasanya begitulah. Selepas la ni boleh. Okay, selepas la ni bolehlah, boleh fi'il, boleh isim dan boleh haraf. Nanti kalau kita jumpa, saya akan jelaskan. Ini cuma untuk ingatkan semula apa yang kita sudah belajar sebelum. Kemudian wabata. Ketiga-tiga ni digunakan untuk sumpah. Dan sumpah dalam bahasa Arab merupakan haraf taukid yang paling tinggi. Okay, bila kita menggunakan sumpah, sebenarnya kita sudah menegaskan sesuatu kenyataan dan sumpah itu merupakan taukid, penegasan yang paling tinggi berbanding yang lain. Yang lain pun menguatkan suatu kenyataan, tetapi bila datangkan sumpah di sini, dia sangat-sangat amat-amat menguatkan suatu kenyataan. Cuma yang kita sudah belajar sebelum ini, waw ini boleh digunakan untuk nama Allah, wallahi, ataupun nama-nama lain. Nama-nama lain. Seperti wal asri, watin, wal zaitun. Okay. Kalau huruf ba boleh digunakan untuk nama Allah. Untuk nama-nama lain, dan juga ba ini boleh digunakan untuk dhamir. Contoh, bika la adribanna. Contoh, la ashtahidanna. Bika la ashtahidanna. Aku demi engkau, okay, sesungguhnya pasti aku akan bersungguh-sungguh. Fi dirasati, pada pengajianku. Jadi datang bi, bika. Okay, bika, demi engkau. La ashtahidanna. Sesungguhnya pasti saya akan bersungguh-sungguh fi darsina, pada pengajian saya. Maksudnya pada pengajian ini saya nak bersungguh-sungguh. Dan saya bersumpah dengan dhamir engkau, demi engkau. Okay. Kemudian ta. Okay, ta ni satu je, dia boleh guna untuk nama Allah sahaja. Untuk nama lain tak boleh. Okay. Silap ba, B sepatutnya. Kan? Allah B.
billahi, wallahi, billahi, tallahi. Okey. Kemudian kita yang terakhir tentang haraf ini yang kita sudah sentuh, iaitu yang inilah, istisna. Okay. Istisna, illa, kecuali. Okay. Illa, kecuali. Jadi illa ini biasanya sebelum illa dalam kenyataan umum. Umum. Okay. Selepas illa khusus. Macam innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali. Kecuali ada juga insan-insan yang tidak berada dalam kerugian. Jadi dia khususkan. Jadi dia khususkan ini perlu nyatakan sifat-sifat dia lah. Illal ladzina amanu, itu sifat dia. Pertama, beriman. Wa amilus salihat, okey, dua, beramal soleh. Wa tawassaw bil haq, berpesan-pesan dengan kebenaran. Wa tawassaw bis sabri, berpesan-pesan dengan kesabaran. Jadi 4 sifat itu khusus. Jadi semua tu datang dengan selepas illa. Semula dinyatakan insan, insan umum. Kemudian datangkan illa untuk mengkhususkan. Okey, mengkhususkan maksudnya nak mengeluarkan yang umum ni kepada khusus. Okey, maksudnya ramai manusia dalam keadaan rugi, semua ke? Illa, melainkan. Okey, jadi illa tu dipanggil istisna. Istisna ni pengecualian lah, pengecualian. Okey. Kemudian nida ya. Ya wahai, panggilan. Okey, ya wahai, panggilan. Memanggil seseorang. Selepas ya mesti isim lah. Okey, kemudian haraf nafi. Haraf nafi la dan juga ma. La tidak, ma pun tidak. Okey, la tidak, ma pun tidak. Jadi ma ni banyak sangat. Kalimah ma ini digunakan, tetapi pada maksud-maksud ataupun pada fungsi yang berbeza ataupun pada maksud yang berbeza. Okay, ma ni kadang-kadang digunakan untuk nafi. Okay, nafi. Kadang-kadang ma ini digunakan untuk yang, isim mausul. Okay. Kadang-kadang ma ini digunakan untuk pertanyaan. Mas muka, siapa nama kamu? Okay, pertanyaan. Ma. Jadi untuk kita tahu haraf nafi ma ini adalah kita lihat kepada ayat lah, kita terjemahan ayat tu. Kalau dia terjemahkan dengan perkataan tidak ataupun bukan, itu maksudnya ma nafi. Okay? Kalau diterjemahkan dengan yang, sesuatu yang, itu isim mausul. Kalau diterjemahkan dengan apakah, okay? Apakah yang berlaku? Ma hadasa, apa yang telah berlaku. Maka ma itu adalah ma istifham. Okay, contoh amma yatasaalu. Mengenai apakah mereka bertanya-tanya. Okay, jadi amma. Amma, ma tu adalah istifham. Mengenai apakah. Okay, kemudian diletakkan juga dalam bab ini tentang haraf nafi, tetapi di sini dikatakan bukan haraf. Okay, bukan haraf maksudnya sama ada ia isim ataupun fi'il lah. Jadi laisa adalah fi'il. Okay, fi'il madhi, laisa ni fi'il madhi, digunakan untuk maksudnya tidak. Bukan ataupun tidak jugalah. Sebab nafi. Okay. Dan ghaira untuk isim, duna isim. Samalah, ghaira dengan duna ni adalah isim. Bukan, tidak. Kini kedua-duanya adalah isim. Okay, boleh ya? Yang tu sahaja yang kita pernah sentuh sebelum ini. Nanti pada bab-bab yang hujung-hujung nanti kita akan belajar beberapa ni lah. Dipanggil apa? Akhawatul inna, haraf jazam, 2, haraf jazam 1, haraf nasab. Okay, dan beberapa ni lah, kalla, bala, na'am, bal. Okay, ini tambahan-tambahan dia lah. Sebenarnya haraf banyak lagi. Cuma diperkenalkan haraf-haraf yang biasa digunakan di dalam Al-Quran. Baik, kita akan masuk kepada perbincangan. Sebelum tu kita masih lagi pada
Saya baca saja yang ini. Kita masih lagi pada isim zaraf, zaman dan makan. Ya. Baik. Okay. Isim zaraf makan. Apa maksud makan? Iaitu tempat. Okey, yang ini saya baca saja. Nanti kita akan lihat kepada Al-Quran. Okey, isim zaraf zaman, isim zaraf makan. Isim maksudnya kata nama, zaraf ruang, makan tempat. Baik. Pertama, amam di depan, wara'a khalfa belakang, fauqa atas, tahta bawah, yamina kanan, shimala kiri, tilqa'a bertentangan, haula sekitar ataupun sekeliling. Okey. Okey. Sekitar atau sekeliling, dakhilah dalam, kharija luar, janibah tepi ataupun sebelah, wasata tengah, aqsa hujung ataupun ceruk, baina antara, inda di sisi, lada di sisi, ladun di sisi, khilala di sepanjang, syatra ke arah, ma'a bersama, haitsu di mana-mana. Ini yang digunakan untuk isim zaraf makan. Okey. Kita lihat kepada isim zaraf zaman. Jadi dua, ruang masa dan ruang tempat. Okay. Isim zaraf baik. Isim zaraf zaman. Zaman bermaksud masa lah. Okey, masa. Dalam bahasa Melayu pun zaman pun merujuk kepada masa pada zaman dahulu. Baik. Okey, isim zaraf zaman, zaman maksudnya masa. Saatan masa. Saatan ni suatu masa ataupun saatan ni dia menunjukkan kepada masa yang sangat singkat. Saat lah. Okay, boleh juga. Okay, saatan suatu masa ataupun saatan bermaksud masa yang sangat singkat ataupun dia menunjukkan kepada hari kiamat. Nanti saya akan jelaskanlah tentang saatan pada contoh Al-Quran nanti. Yauma pada suatu hari, syahra pada bulan ataupun yauma pada hari, syahra pada bulan, ama pada tahun, bukratan wadatan pada waktu pagi, asilan asyian pada waktu petang, laila pada waktu malam, gadan esok, amsa semalam, hina ketika, qabla sebelum, ba'da selepas. Al-an sekarang, iz ketika, iza apabila, lama tatkala, abadan selama-lamanya, kullama setiap kali, amadan satu tempoh. Okey, pada satu tempoh. Baik, kita lihat kepada contoh Al-Quran yang kita berhenti, iaitu pada muka surat 83. Okey, 83. Baik. Okey, 83 pada surah Taha ayat yang ke-55, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, taratan. Digunakan perkataan taratan. Taratan bermaksud apa? Pada kali. Jadi di sini menunjukkan kepada masa lah. Menunjukkan kepada masa. Taratan. Okay. Taratan isim zaraf zaman. Jadi zaman sahajalah. Okay, zaman maksudnya masa. Okay. Pada kali. Kali itu menunjukkan masa lah. Pada kali yang lain. Baik. Kita lihat dulu. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Okay. Dan daripadanya nukhrijukum kami keluarkan kamu taratan ukhra pada suatu hari. Okey, baik. Kita lihat satu persatu
kalimah di sini, pertama huruf waw. Waw ataf, macam kita bincang tadi, ataf. Okay, ataf. Dia maksudnya dia nak menyambungkan suatu ayat dengan suatu ayat yang lain. Jadi ayat di sini, perbincangan ayat di sini, pertama Allah Ta'ala mengatakan minha khalaqnakum. Daripada tanah kami jadikan kamu. Okey. Minha khalaqnakum, daripada tanah kami jadikan kamu, kami ciptakan kamu. Kemudian wafiha, dan pada tanah itu nu'idukum, kami kembalikan. Jadi kita ni akan mati, akan meninggal dunia dan dihantarkan kembali kepada tanah. Dan ulama mengatakan menjadilah ulat kita pada pertama, minha khalaqnakum, daripada tanah kami jadikan kamu, iaitu daripada Nabi Adam. Okey, daripada Nabi Adam jadikan Sayyidatuna Hawa, kemudian beranak pinak sehingga sekarang. Wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah itu nu'idukum, kami kembalikan kamu. Sampai situ saja ke? Ada lagi proses dia. Wa minha, dan daripadanya. Okey. Jadi itu adalah ataf. Maksudnya ada kisah-kisah sebelumnya yang Allah Ta'ala nyatakan dan dia menyambung dengan ayat ini. Baik. Wa minha, dan daripadanya, min adalah haraf jar. Min adalah haraf jar yang kita bincang tadi lah. Haraf jar. Okay, min, dari. Okay, dari ha dhamir muttasil. Ha adalah dhamir muttasil. Daripada tanah. Sekian. Warna pink. Ya, untuk lebih nampak di sinilah kita punya perbincangan, iaitu minha dhamir ini. Okey. Minha dhamir, inilah minha, daripada turab, daripada tanah. Okey, daripada tanah, wa minha, dan daripada tanah. Okey, wa minha dhamir muttasil tadi. Dhamir yang bersambung, bersambung dengan haraf jar. Okay, menunjukkan kepada satu perempuan. Okay, itu kepada tanah. Kepada tanah. Nukhrijukum. Apa maksud nukhriju? Khuruj. Ya, pernah dengar perkataan khuruj? Itu keluar. Nukhrijukum, kami akan mengeluarkan. Okay, di sini didatangkan dalam bentuk fi'il mudhari'. Kerana peristiwa ini belum lagi berlaku. Okay, belum lagi berlaku. Macam mana saya katakan fi'il mudhari'? Dia ada perkataan akan mengeluarkan. Okey, di sini nukhrijukum adalah fi'il mudhari'. Macam mana kita nak kenal fi'il mudhari'? Okay, sebelum ni saya pernah sebut, kita lihat kepada permulaan kalimah dia, iaitu ada huruf nun. Okey, huruf nun ini menunjukkan maksudnya kami. Kami ataupun kita. Okey, kami ataupun kita. Kalau ada depan tu hamzah, ukhrijukum, saya mengeluarkan. Kalau yukhrijukum, dia yang mengeluarkan. Kalau tukhrijukum, kamu mengeluarkan. Dia ada alif, ta, ya, nun di depan. Sama ada alif, sama ada huruf ta, sama ada huruf ya, sama ada huruf nun di depan. Kalau nun maksudnya kami. Kha, ra, ja ni kalimah asal dia. Kalimah fi'il dia adalah kha, ra, ja. Keluar. Okay, kami mengeluarkan. Okay, kami mengeluarkan. Hum, kamu. Okay. Kami mengeluarkan kamu daripada apa?
daripada tanah tersebut. Selepas mati, selepas meninggal dunia, daripada tanah itulah nukhrijukum, kami mengeluarkan kamu. Okey, kami mengeluarkan kamu. Okey, kum di sini apa jadinya dhamir muttasil. Muttasil. Ni pihak kedua ada kaf. Pihak kedua kamu. Pihak kedua. Okey, ramai. Pihak kedua ramai. Okey, boleh. Kita boleh lihat diagram. Diagram warna pink A lah. Yang ini. Untuk kita lebih nampak lagi. Mungkin kita susah nak hafal. Mungkin tak ada masa untuk hafal. Okay, lihat diagram. Kum. Kum di sinilah. Kum. Maksudnya antum. Kamu semua. Okay, kamu semua. Okay. Kami keluarkan kamu. Okay. Taratan ukhra pada kali yang lain. Pada kali yang lain. Taratan, ini panggil isim zaraf zaman. Isim zaraf zaman. Ukhra yang lain. Ukhra ni adalah sifat dia. Sifat bagi taratan yang lain. Sebab itu diterjemahkan dengan yang lain. Okey. Taratan ukhra. Jadi di sini ayat ini adalah untuk menjelaskan kepada kita bahawa kita semua ni akan dibangkitkan semula. Okey, untuk apa? Untuk dinilai apa yang telah kita lakukan di dunia dahulu. Okey. Maka ayat ini telah menolak sebahagian golongan-golongan yang telah menafikan kebangkitan semula manusia selepas daripada mati. Ada sebahagian manusia mengatakan kita ni tak dibangkitkan lagi. Lepas mati, matilah. Selepas meninggal, meninggallah. Tak ada dah kehidupan selepas meninggal, selepas kematian. Kerana kita sudah menjadi tanah. Sudah hancur, tulang-tulang sudah hancur, semua sudah hancur. Maka macam mana nak dikembalikan semula? Jadi ayat ini menjelaskan tak. Daripada tanah itu kami keluarkan kamu kembali. Baik. Dan sebagai orang yang mengatakan kita ni pada penjelmaan semula. Jumpa pula manusia, jadi manusia tak di bumi ini dalam bentuk yang berlainan. Tidak. Okay, selepas hidup di dunia ini tak ada dah kehidupan di dunia, akan berlaku kehidupan akhirat. Okay. Jadi perkara-perkara ini perlu kepada nas lah, kepada suatu penkhabaran daripada Rasulullah. Jadi kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana apa? Kerana Allah Ta'ala telah datangkan Rasul dan dia mengkhabarkan apa yang berlaku nanti selepas daripada kematian kita. Sebagian orang yang tak ada Rasul, dia menafikan kerasulan Nabi Muhammad. Mereka menciptakan macam-macam lah pemikiran. Selepas mati ni jadi binatang lah. Selepas mati ni jadi manusia yang lain lah. Macam-macam lah. Ada yang terus tolak daripada kebangkitan semula. Jadi kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala telah anugerahkan kita Rasul yang terpilih untuk menceritakan kepada kita apa yang akan berlaku. Cuma tugas kita mempersiapkanlah untuk menghadapi hari yang telah ditentukan. Baik, seterusnya kita akan masuk pada perbincangan muka surat berikut, muka surat 84. Okey, baik. Muka surat 84 Suratul Kahfi. Okey, Suratul Kahfi
pada ayat yang ke-31, tahta. Tahta adalah di bawah. Maka di bawah ini menunjukkan suatu arah. Okey, arah di sini maksudnya isim zaraf, tempat lah, zaraf makan. Okey, zaraf makan. Okey, okey, tajri min tahtihimul anhar. Okey, tajri dia pakai dia punya isim zaraf makan dia yang inilah, tahta, tahti. Min tahti, baca tahti, baca baris bawah ni kerana ada min. Min tahti. Okey, kalau tak ada min, kita akan baca tahta. Tahtahum. Okey, kalau tak ada min, kita baca tahtahum. Tapi kalau ada min, maksudnya tahti. Baca dengan baris bawah. Kerana apa? Kerana ada haraf jar. Baik. Tajri, satu perkataan, tajri. Okey, tajri ni dia bermula dengan huruf ta. Okey, ta iaitu fi'il mudhari'. Perbuatan lah. Fi'il mudhari'. Perbuatan. Okey, mengalir. Tajri maksudnya mengalir ataupun berlari. Tajri maksudnya berlari ataupun mengalir. Okey, macam kita katakan sadaqatun jariyah. Daripada perkataan tajri lah. Sadaqatun jariyah, yang mengalir. Sedekah yang mengalir. Pahalanya. Bukan sedekah yang terhenti. Maksudnya sedekah yang bila kita meninggal pun dia punya apa? Dia punya pahala dia sentiasa mengalir. Tajri ya, mengalir. Jariyah. Daripada tajri lah. Ini fi'il mudhari'. Macam ni kita tahu fi'il mudhari' ada huruf ta. Okey, huruf ta di sini untuk menunjukkan pelaku bagi perkataan mengalir ini. Okay. Pelaku bagi perkataan tajri ini, dia siapa yang membuat perbuatan tajri ini? Pertama, huruf ta ini menunjukkan pihak ketiga. Nanti kita akan belajar. Okay, cuma saya bagi pendedahan awal. Dan dia menunjukkan perempuan. Maksudnya, saya bagi pendedahan ini supaya kita biasa-biasakan dengan fi'il mudhari'. Nanti bila masuk bab dia nanti, lebih kita akan bincang lebih detail lah. Okay. Tajri telah mengalir. So, kita akan cari apa? Perempuan pada pelaku bagi tajri. Okay, baik. Tajri mengalir min dari, dari ni haraf jar. Tadi kita dah ulang kaji haraf jar min. Selepas min mesti isim dan berbaris bawah. Tahti. Okay, tahti adalah isim zaraf makan. Okay, isim zaraf makan tahti ini dia menunjukkan arah. Dan dia adalah suatu kalimah yang umum. Maksudnya kalau kita berhenti min tahti sahaja, maka tahti di bawah itu maksudnya kita takkan faham. Mengalir di bawah. Okay, mengalir dari bawah. Dari bawah apa? Dia mesti bersandar dengan kalimah yang lain. Tahti isim zaraf makan. Okay, dan dia adalah mudhaf. Sandar. Dia kena sandar. Mudhaf. Him mudhafun ilaih. Ni dhamir muttasil. Okay, dia mudhafun ilaih. Oh, di bawah mereka. Okay, baru kita buat bawah mereka. Mereka ni siapa? Mereka ini adalah orang-orang yang mendapat anugerah syurga Aden. Salah satu nama syurga namakan syurga Aden. Maka mereka ini berada di dalam syurga tersebut dan sungai mengalir di bawah mereka. Maksudnya sungai ini mengalir daripada mahligai-mahligai dan istana-istana mereka. Jadi dia ini adalah salah satu cerita khabar yang ghaib. Okay. Khabar yang ghaib, benda yang tak nampak daripada panca indera kita, tak dapat nak kita fahami daripada panca indera kita, tetapi Rasulullah sudah menceritakannya. Itu syurga Aden. Dan syurga ini walaupun dia diceritakan, maksudnya mengalir sungai di bawahnya, mahligai besar-besar macam mana pun, kalau kita bayangkan pun, nanti bila masuk dalam syurga, apa yang kita bayangkan itu tidak sama. Maksudnya nikmat syurga ni lebih hebat. Sebab itu dalam hadis mengatakan,
Aden, syurga Aden ni adalah rumah Allah. Maksudnya syurga yang mana tidak pernah dilihat oleh mata. Okey. Dan tidak pernah dilintaskan dalam hati. Hati bashar. Okay. Walaupun diceritakan, kalau kita nak gambar ke apa, adalah tidak sama. Bila masuk syurga, dia punya nikmat dia sangat-sangat berlipat kali ganda. Okey. Dan dalam hadis mengatakan tidak mendiami syurga ini melainkan 3 golongan saja. Satu, an-nabiyun, iaitu golongan para nabi, dan golongan siddiqun, iaitu golongan ahli siddiq. Siddiqnya orang yang membenarkan kata-kata para nabi, dan juga para syuhada, orang yang berjihad pada jalan Allah Ta'ala. Itu termasuk dalam him tadilah. Dan Allah Ta'ala mengatakan tuba liman dakhalaki. Berbahagialah mereka yang telah masuk kepada engkau. Okay. Jadi tajri min tahtihim, mengalir daripada bawah-bawah mereka itu. Apa yang mengalir? Okay. Kita nak tahu pelaku bagi perkataan tajri ini, kita kena lihat perkataan isim yang mana kedudukannya depan atau baris depan. Al-anharu. Sebab tu al-anharu baca baris depan, dia adalah pelaku. Pelaku. Maksudnya yang mengalir ini adalah sungai-sungai. Okey, kenapa dikatakan perempuan sungai ini? Okey, ini kerana dia adalah jamak taksir. Jamak taksir dalam bahasa Arab, dia punya kelas jantinanya adalah perempuan. Okey. Kalau jamak taksir untuk suatu perkara, hukumnya adalah perempuan. Itu jamak taksir. Kalau dia punya mufrad dia, anhar adalah jamak nahrun. Kalau nahrun, nahru ada alif lam nahru. Nahru ni satu sungai. Satu sungai. Maka nahru ni dia akan dia punya jantinannya adalah lelaki. Tetapi bila ditukar kepada banyak sungai-sungai dan dia menggunakan jamak taksir, hukumnya adalah perempuan. Sebab itu dia gunakan tajri. Dia tak sebut yajri. Kalau lelaki disebut yajri, kalau perempuan disebut tajri. Itu salah satulah perbincangan. Jadi tajri mengalir anharu, sungai-sungai, min tahtihim, dari bawah mereka, iaitu ahli syurga al-adn. Okey. Boleh? Okey, kemudian kita beralih kepada haitsu, okey, ayat selepasnya. Ini saya padam dahulu. Okey. Haitsu maksudnya apa? Di mana saja. Haitsu Haitsu adalah isim zaraf. Cerita pasal apa? Haitsu ni cerita tentang tempat. Okey, tempat yang mereka nak makan. Okey, bukan waktu, dia cerita tempat. Di mana saja, di mana. Haitsu di mana saja. Okey, maksudnya dia menceritakan tentang tempat. Jadi isim zaraf makan. Okey. Baik. Wa kula minha ragadan haitsu. Yang inilah yang kita akan bincangkan, haitsu. Okey, haitsu. Di mana saja. Syi'tuma, kamu sukai. Okey, wa dan kula, makanlah oleh kamu berdua. Okey, makanlah oleh kamu berdua minha, dari syurga. Minha, dari syurga. Ragadan. Okey, yang banyak, lagi baik. Haitsu, di mana saja, syi'tuma, kamu sukai. Baik. Pertama huruf waw, waw ni ataf. Okey, kerana sebelum ayat ini Allah Taala telah memerintahkan Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa untuk mendiami syurga. Pertama diperintahkan Sayyidatuna Hawa, Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa untuk mendiami syurga. Kemudian Allah Taala mengatakan wakula, dan makanlah. Jadi ada perkataan lah di sini, makanlah. Okey,
Wakula dan makanlah. Lah ni di apa nama? Diletakkan di sini bermaksud apa? Di sini fi'il amar, perintah. Nanti kita akan belajarlah. Kalau seorang kul, makan. Makanlah oleh kamu seorang. Okay, tapi kalau ada kula, maksudnya dua orang. Makanlah oleh kamu berdua. Sebab apa? Ada alif. Alif ini menunjukkan arahan itu diberikan kepada dua orang. Dua orang. Iaitu siapa? Sayyidatuna Hawa dan Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa. Wakula dan makanlah oleh kamu berdua. Okey. Maka di sini diletakkan makanan. Sedangkan perkataan makanan ini tak ada. Tak ada pun dalam teks. Cuma diletakkan oleh ahli tafsir. Dan ulama mengatakan, bila kita sebut tentang kula ini, makanlah, maksudnya ada benda yang kita kena makan. Okay, contoh kita dah hidang nasi, lauk dan sebagainya. Kita kata kepada tetamu, makanlah oleh kamu semua. Makan apa? Nasi dan juga lauk pauk. Okay? Jadi di sini dia tidak menyatakan tentang ta'am. Dia sebut cuma makanlah. Makan apa? Makanan ini tidak disebut di dalam teks. Kalau kita belajar dalam ilmu balaghah, jika suatu perkara, maksudnya dia panggil apa? Perbuatan kena kepada objek itu, maksudnya makanan ini adalah perbuatan kena kepada objek itu. Faham tak saya? Maksudnya kalau saya sebut, saya makan nasi kan? Saya makan makanan, contoh. Okay. Jadi saya ni adalah perbuatan, saya ni adalah pelaku, makan adalah perbuatan, fi'il. Makanan ni dipanggil objek yang dimakan. Dalam bahasa Arab dipanggil maf'ulun bih. Objek yang dimakan. Yang dimakan. Baik. Kalau dalam bahasa Arab, kalau kita belajar ilmu yang dinamakan ilmu sastra lah, kesusastraan Arab, kadang-kadang makanan ini tidak dinyatakan. Saya sebut saya makan. Sepatutnya saya kena sebut saya makan makanan. Sebab makanan, kalau saya sebut saya makan, nanti orang akan tanya, awak makan apa? Nasi ke, buah ke apa? Okay. Tetapi dalam bahasa Arab, kadang-kadang tak dinyatakan makanan ini untuk memberi maksud umum. Maksud umum, saya makan apa yang ada dalam rumah tu. Itu maksud saya. Okey. Contohnya saya makan okey, fil bait. Fil hadzal bait. Saya makan dalam rumah ini. Saya tak nyatakan makanan apa yang saya makan, dia umum. Maksudnya apa yang ada di dalam rumah tersebut saya makan. Okey. Macam di sini pun begitu juga. Makanan tu tidak dinyatakan. Cuma ini ditulis oleh terjemahan ataupun tafsir. Okay. Kenapa tak dinyatakan ini? Dia nak membawa suatu maksud yang umum. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa ini, makanlah apa pun yang ada di dalam syurga. Kecuali. Jadi banyak sangat nikmat yang dalam syurga tu, dia boleh rasai oleh kedua-duanya, oleh Sayyidatuna Hawa dan Nabi Adam. Tetapi kecuali, wala taqraba hadhihi syajarah. Tetapi jangan kamu menghampiri pokok ini. Maksudnya jangan kamu makan daripada pokok ini. Semua benda makanlah. Macam-macam nikmat dalam syurga tu makanlah. Tak dinyatakan makanan. Tetapi membawa maksud terlalu umum. Makanlah apa yang nak makan pun. Banyak sangat nikmat dalam syurga. Tetapi wala taqrabaha lisyajarah. Jangan kamu menghampiri akan pokok ini. Maksudnya jangan kamu makan daripada pokok ini. Itu maksudnya. Okay. Jadi minha daripada syurga. Okay, minha haraf jar. Okay, ha syurga. Ha adalah dhamir muttasil. Jadi ha ni perempuan dhamir muttasil. Kerana apa? Kerana syurga ni dikelaskan dengan perempuan. Okay, di sini seorang perempuan.
Bismillah. Lihat. Yang inilah ha. Ha. Kalau dhamir munfasil hiya. Hiya. Kalau dhamir muttasil ha. Perempuan. Perempuan. Apa? Kenapa digunakan dhamir perempuan? Kerana kerana syurga itu dikelaskan dengan perempuan. Boleh? Okey. Kemudian ragadan. Ragadan dalam keadaan ragadan maksudnya banyak. Banyak lagi baik. Sebahagian tafsir yang saya baca ragadan ni maksudnya luas ataupun dengan maksud senang, mudah. Ragadan maksudnya mudah. Tidak perlu bersusah payah. Tidak perlu bersusah payah. Ragadan. Senang. Bersenang lenang ataupun tidak merasakan apa-apa kesusahan pun nak dapatkan makanan. Berbeza dengan dunia lah. Dunia ni susah nak dapat makanan. Maksud saya, kita nak makan tu kena bekerja lah. Kena bekerja, kena cari asbab. Kita kena cari asbab rezeki. Pagi keluar cari apa? Bekerja. Itu semua asbab rezeki. Tetapi rezeki itu memang daripada Allah. Secara mutlaknya daripada Allah yang memberi. Tetapi dalam aturan syurga ini dia berbeza dengan aturan akhirat. Aturan syurga. Aturan dunia ini berbeza dengan aturan akhirat. Aturan dunia ini Allah Ta'ala telah menjadikan suatu sistem. Dipanggil sunnatullah, satu sistem yang mana kalau kita nak makan, kita perlu berusaha. Maksudnya perlu bekerja, perlu mengambil asbab rezeki. Okay, kalau dalam akhirat nanti, dalam syurga khususnya, ragadan. Maksudnya dia mudah. Perlu tak dalam syurga bekerja? Tak. Okay. Semuanya sudah terhidang ataupun semuanya dengan niat. Niat nak makan tu datanglah. Niat nak makan tu datanglah. Semua tu Allah Ta'ala menzahirkan kekuasaannya secara langsung. Okay, Allah Ta'ala menzahirkan kekuasaannya secara langsung di dalam syurga. Tetapi di dunia ini Allah Ta'ala menzahirkan kekuasaannya dalam bentuk asbab. Maksudnya kita kerja dapat duit. Sebenarnya duit itu daripada Allah. Tapi kalau orang tak belajar mungkin dia nampak kerja dia lah yang menjamin kehidupan kita. Sebenarnya itu adalah asbab kepada rezeki, tetapi yang memberi rezeki itu adalah daripada Allah secara mutlak, secara 100%-nya begitu. Tapi cuma sistem dia begitu. Dia tidak ragadan. Atas dunia tak ragadan. Kena usaha. Kena kerja jadi pendidik, guru, doktor, engineer dan sebagainya. Ada rezeki, apabila kita boleh makan dan sebagainya. Okey. Itu bezalah kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian haisu di mana saja. Mana-mana. Ikutlah nak makan kat mana pun. Okey, kat mana pun nak makan haisu. Isim zarah makan haisu. Syi'tuma ni adalah tuma, kita belum belajar tapi saya akan sebutkan di sini, dipanggil fi'il madhi. Okey, tuma, pernah dengar perkataan tuma? Okey, kita pernah dengar, cuma ekor dia. Kepala dia tak ada. Antuma. Ni antuma. Okey, dia potong an ni, dia ambil ekor dia. Tuma ni dia ambil ekor, diletak kat belakang. Ini biasanya fi'il madhi pada pihak yang kedua. Selalunya dia akan buang an, dia ambil ekor saja. Antuma, dia buang an, dia ambil tuma, letak kat belakang. Syi'tuma, kamu berdua sukai. Di sini diterjemahkan kamu saja, tapi kalau kita belajar bahasa Arab, tuma ini merujuk kepada kamu berdua. Iaitu Nabi Adam dan Sayyidatina Hawa. Yang kamu nak, yang kamu sukai. Boleh? Okey, kita lihat di sini. Saya lihat di sinilah. Okey, antuma. Okey, antuma, inilah antuma, lelaki. Okey, antuma, dia punya dhamir muttasil kuma. Tapi antuma di sini kerana kita buang an, kita ambil tuma letak kat fi'il. Itu fi'il madhi. Okey, fi'il madhi. Baik. Yang kamu berdua sukai. Baik. Seterusnya kita akan masuk kepada ayat yang lain.
Okey, kisah ni sebelum daripada Iblis masuk ke dalam syurga dan dia telah mengatakan kepada Sayyidatina Hawa berkenaan dengan pokok tu, pokok yang Allah Ta'ala larang. Jadi Iblis kata sebenarnya tidak diberikan makan pada pokok larangan tersebut adalah kerana kalau kamu makan pokok larangan ini, kamu akan kekal dalam syurga ataupun kamu akan menjadi malaikat. Itu yang disebut oleh Iblis. Dan nanti adalah cerita-cerita panjang berkenaan dengan Nabi Adam dan Sayyidatina Hawa dalam syurga. Baik, seterusnya kita akan masuk kepada ayat yang berikut, Suratul Kahfi ayat yang ke-33. Suratul Kahfi ayat yang ke-33. Baik. Perkataan khilalahuma naharan. Okey, khilala maksudnya di sini maksudnya di celah-celah. Di celah-celah. Khilal. Okey, khilal di sini maksudnya di celah-celah. Ini adalah isim zaraf makan, tempat. Isim zaraf makan. Okey, baik. Wa fajjarna khilalahuma naharan. Pertama waw. Waw ni adalah waw ataf. Maksudnya sebelum ni adalah cerita tentang kebun dan sebagainya. Kemudian Allah Ta'ala ceritakan fajjarna kami alirkan ataupun kami belahkan. Okey, fajara kami alirkan atau kami belahkan. Di sini kalau kita lihat fajjar adalah fi'il madhi. Okay, fajjar fi'il madhi. Kami telah pecahkan, kami telah alirkan, kami telah belahkan. Kami ni daripada mana? Daripada na. Na ini adalah pelaku dia. Pelaku. Okay, sebab fajar fi'il madhi, fi'il, maka dia perlu kepada pelaku. Siapa yang mengalirkan ini? Na, kami. Kami itu adalah pelaku. Okay, maksudnya Allah Ta'ala mengatakan kami mengalirkan sunat. Okay, na itu maksudnya kami. Dia Allah Ta'ala nak membesarkan diri dia, dia letakkan na. Okay, dia zat Allah Ta'ala itu satu je. Tapi dia menggunakan domir na ini adalah untuk membesarkan diri dia. Okay. Dan kami alirkan ataupun kami belahkan, okey, khilala di celah-celah, okay, di celah-celah. Khilala isim zaraf makan, yang ni huma dhamir muttasil. Okay. Pihak ketiga, kedua-dua, pihak ketiga, berapa bilangannya? Huma dua. Dua. Okey. Dan kami alirkan di celah-celah keduanya, bagi keduanya apa ini? Kebun. Jannatain. So ayat yang sebelumnya lah, jannatain. Baik, khilal bila sebut isim, kemudian selepasnya tu ada dhamir muttasil. Maka isim di sini dia mudhaf. Dia mudhaf. Huma mudhafun ilaih. Sandar. Sebab bila sebut di celah-celah apa? Kita tak tahu. Maka dia perlu sandarkan dia. Sandar kepada huma, mudhafun ilaih. Okey, di celah bagi kedua-duanya. Jadi nak tahu kedua-duanya kena lihat ayat sebelum-sebelumnya. Okey, ada cerita tentang jannatain, dua kebun. Okey, dua kebun. Jadi huma di sini merujuk kepada kebun. Apa yang kami alirkan? Apa yang kami alirkan? Fajar perbuatan, mengalirkan ataupun membelahkan. Na kami pelaku. Apa yang kami alirkan? Naharan. Sebab tu naharan baca dengan baris atas. Kerana dia adalah objek yang dialirkan. Objek yang dialirkan.
Tadi kita dah bincang sungai, naharan ni pun sungai. Dia sungai ni ada dua. Satu dalam Quran menggunakan naharan ataupun nahron. Ataupun ha tu dimatikan. Okay, nahrun. Nahron pun boleh, nahron. Okay. Dia ada dua. Ha tu dimatikan ataupun ha itu dibariskan dengan baris atas. Boleh naharan. Maka naharan ni sungai, yang mana sungai itu objek yang Allah Ta'ala alirkan. Sebab itu dibacakan dengan bacaan baris atas. Okay, beza dengan yang tadi, yang kita bincang tadi, anharu baca dengan baris depan kerana dia adalah pelaku dia yang mengalir. Okay, pelaku yang mengalir. Okay, sekarang ni cerita di sini Allah yang alirkan. Okay, di sini Allah yang alirkan. Apa yang Allah Ta'ala alirkan? Naharan. Jadi inilah objek yang dialirkan oleh Allah Ta'ala. Maka naharan itu adalah objek yang dialirkan. Sebab itu dengan bacaan baris atas. Okey, boleh ya? Baik. Kita akan beralih kepada muka surat 85. Isim dharam ni contoh-contoh dia pendek-pendek. Baik, kita lihat kepada seterusnya berkenaan dengan ayat yang lain. Okey, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Okey, yang ni kita biasa dengar ayat ini. Okay, jadi di sini menggunakan perkataan sa'atan. Sa'atan pada suatu saat, pada suatu masa. Maka dia adalah isim, zaraf, zaman, tempat. Sa'atan. Okay, baik. Jadi di sinilah sa'atan. Baik, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, dan tidak di. Okey, fa iza ja, maka apabila jaa telah datang ajaluhum tempoh masa sesuatu. Okey, hum waktu mereka, la yastakhiru tidak dapat melambatkan, sa'atan walau sesaat pun. Okay, baik. Maksudnya apabila sampai ajal. Ajal ni maksudnya satu tempoh penghabisan. Okey, suatu tempoh penghabisan. Maka maksud di sini adalah kematian lah. Maksudnya tempoh kehidupan tu sudah berakhir, ajal. Okay, kerana dalam Quran ni perkataan ajal yang saya jumpa lah setakat ini, satu yang kematian. Yang satu lagi ajal ini digunakan untuk seseorang yang habis tempoh iddahnya. Okay, maksudnya dia telah diceraikan oleh suami, maka dia ada tempoh iddah dia. Maka bila selesai tempoh iddah tu, selesai, habis tempoh iddah pun dipanggil ajal. Okay. Jadi maksudnya ajal ini suatu tempoh kesudahan sesuatu. Jadi ajal di sini maksudnya setelah habis umur seseorang dinamakan ajal. Okay, baik. Pertama dimulakan dengan fa. Fa ini agak sukar sikit saya nak sebut sebab kita tak pernah jumpa ataupun tak pernah bincang tentang fa ini. Dia panggil fa'ul tafriq. Okay, tafriq ni maksudnya maksudnya cabang. Maksudnya dia nak menjelaskan dia nak menjelaskan lagi berkenaan dengan ajal. Kerana ayat sebelumnya Allah Ta'ala telah sebut tentang ajal. Walikulli ummatin ajal. Bagi setiap umat itu ada kesudahannya, ajal dia. Maka dia pun nak bincang lagi tentang ajal tu, fa'izah. Maka didatangkan fa'ul tafriq. Tafriq ni maksudnya mencabangkan. Membincangkan dalam sudut yang lain. Itu dia panggil tafriq. Okey. Dia bincang dalam sudut yang lain.
Itu dipanggil fa'u tafriq. Janganlah jumpa. Yang ni memang kena lihat tafsir. Okey, kena lihat kepada tafsir lah. Okey. Tapi dalam kita punya pengajian ni memang tak disebutkan tentang fa'u tafriq. Fa'u tafriq ni untuk kita mengetahui tentang fa'u tafriq ni memang kena baca kitab-kitab yang besar-besar lah. Kitab-kitab grammar yang besar-besar. Yang basic-basic memang tak jumpa. Tapi tak apa, kita tinggalkan dahulu fa'u tafriq ni. Saya sebutkan saja nama dia fa'u tafriq. Nanti jika ada waktu yang lain kita akan bincang. Yang mana suka-suka ni kita tinggalkan dahulu. Okey, kemudian iza. Okey, iza di sini. Okey, iza di sini boleh kita katakan dia sebagai isim zaraf zaman juga. Dan isim zaraf iza ini dia melibatkan masa sekarang. Okey, sekarang. Waktu ini iza, dia mesti dikaitkan dengan masa sekarang. Sekarang berlaku peristiwa tu. Okey, iza. Okey, ja'a. Okey, ja'a ni dipanggil fi'il madhi. Okey, fi'il madhi. Maka apabila ja'a telah datang. Okey, apabila telah datang, apa yang datangnya? Lihat kalimah isim yang berbaris hadapan. Okey, apa yang datangnya? Ajal. Ajal. Okay, jadi yang datangnya adalah ajal. Ini dipanggil pelaku. Okay, pelaku. Telah datang suatu tempoh masa. Tempoh masa apa? Tempoh masa kematian lah. Ataupun datangnya kematian. Kita sebut fa'iza ja al-mautu lahum. Okey, fa'iza ja mautu lahum. Apabila datangnya maut mereka, tak didatangkan dalam bentuk ayat yang ajal. Lebih cantik Quran gunakan. Maka apabila datangnya ajal, maksudnya suatu tempoh kesudahan kehidupan ini, iaitu kematian. Kematian siapa? Ajal siapa? Ajal mereka. Okey, ajal mereka. Mereka ini satu umat lah. Okey, ajal ni isim. Ajalu isim. Hum dhamir muttasil. Maka ajal di sini dipanggil mudhaf. Kita punya kaedah kita, apabila tuan-tuan dan puan-puan menjumpai ada kalimah isim, kemudian dia bercantum dengan kalimah dhamir. Isim kemudian bercantum dengan kalimah dhamir. Macam inilah ajaluhum. Maka isim yang pertama itu, isim yang bercantum itu dia mudhaf. Okay, dhamir yang bercantum itu adalah mudhafun ilaih. Okay, mudhafun ilaih. Okey, apa yang berlaku apabila ajal telah hadir kepada mereka? La yastakhiruna. Okay, la, tadi kita dah bincang dah. La tadi apa? La haraf nafi. Okey, haraf nafi. Menafikan sesuatu. Apa yang dinafikan? Kita nak tahu apakah yang dinafikan. Yastakhiruna. Panjang ayat ni. Yastakhiruna. Panjang kalimah ini. Kita potong kat sini lah. Yastakhiruna. Okey, yastakhiruna kalimah apa? Okay. Kita lihat pada permulaannya adalah adanya ya. Ya di sini menunjukkan yastakhiruna fi'il mudhari'. Okey. Kita pernah sebut yastakhiru sebenarnya perkataan Melayu pun dekat-dekat akhir. Lambat. Dia tu datang akhir sekali. Dia tu datang lambat sekali. Akhir kan? Akhir. Jadi daripada akhir ra. Ni dia punya kata akar dia. Alif ataupun hamzah, kha dengan ra. Akhir. Dia datang paling akhir. Dia datang paling lambat. Okey. Akhir lambat. Okey. Cuma di sini kita cuba nak bincang sikit-sikit. Ada sin dan ta. Ini fi'il mudhari', dia ada huruf sin dan ta. Sin dan ta ini menunjukkan kepada permintaan. Okey. Permintaan macam astaghfirullah.
Astaghfiru. Ataupun saya sebut astagfirullah. Kita guna perkataan yang biasa kita gunakan. Astaghfiru. Okey. Astaghfiru. Yang ni lain sikit sebab saya gunakan a. Maksudnya kita biasa gunakan a. Astaghfiru. Jadi sini ada sin dan ta kan. Sin dan ta ni maksudnya permohonan, minta. Minta. Okey, minta. Alif sin dan ta ni maksudnya minta. Ghafara, ampun. Barulah maksudnya saya minta ampun. Kerana apa? Kerana ada sin dan ta, itu maksudnya meminta. Saya meminta ampun. Ghafara tu adalah minta ampun. Ghafara tu maksudnya ampun. Sin dan ta tu maksudnya meminta. Di sini pun sama. La yastakhiruna. Okey, sin dan ta maksudnya meminta. Meminta, siapa meminta di sini? Ada huruf waw. Waw ini menunjukkan ramai. Kerana apa? Perbincangan di sini ramai. Ajaluhum, hum. Suatu umat. Hum, mereka. Maka yastakhirun, yang melakukan perbuatan ini pun ramai. Mereka. Okey, apa maksud di sini? Tidak boleh, tidak boleh mereka meminta dilambatkan. Tidak boleh mereka, bila ajal mereka sampai, bila ajal datang kepada mereka, apa yang Allah Ta'ala nak jelaskan, mereka tidak boleh meminta dilambatkan. Tidak boleh meminta ajal itu dilambatkan. Itu maksudnya sin dan ta. Okay, mereka tidak boleh meminta untuk dilambatkan. Contoh malaikat datang, malaikat maut datang, bagi saya setengah jam, saya ada benda nak buat. Tak boleh. Dia tak boleh untuk meminta begitu. Kenapa? Kerana bila datangnya tidak dilambatkan dan tidak dicepatkan. Tidak boleh nak minta cepat pun tak boleh. Nak minta lambat pun tidak boleh. Kerana apa? Kerana ajal itu sampainya waktu yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Okey. Jadi tidak boleh mereka meminta dilambatkan sa'atan, walaupun suatu saat. Okey, sa'atan di sini ulama tafsir kata masa yang paling singkat. Okey, di dalam nama-nama waktu. Okey, masa yang paling singkat. Jadi sa'atan ini dipanggil isim zaraf zaman. Di dalam tafsiran ini ulama mengatakan sa'atan adalah waktu yang paling singkat di dalam nama-nama masa. Okey, nama-nama waktu. Waktu yang paling singkat. Kalau kita satu saat lah. Satu saat. Walaupun satu saat pun tak boleh nak diminta dilambatkan. Ajal tu sampai terus. Okey, baik. Sa'atan ini kalau kita lihat banyak digunakan dalam dalam Al-Quran, tetapi penafsiran dia berbeza. Ada yang digunakan sebagai isim zaraf zaman dan ada juga sa'atan ini maksudnya sa'ah ini bermaksud hari kiamat. Kerana apa? Kerana ulama mengatakan hari kiamat itu menyerupai dengan masa yang paling singkat. Kerana apa? Kerana hari kiamat itu datang dalam bentuk yang sangat mengejut. Dikata disamakan perkataan kiamat dengan sa'ah. Sa'ah itu masa yang paling singkat. Kerana apa? Kerana kiamat itu datang dalam bentuk yang sangat mengejutkan. Orang tak boleh nak expect dia datang. Datang dalam keadaan sangat mengejut. Sehingga kan ulama mengatakan waktu nak berlaku kiamat tu manusia berlaku dalam keadaan sama macam hari-hari yang lain. Okay. Aktiviti manusia yang berlaku pada hari kiamat itu seperti hari-hari yang lain. Macam keluar cari kerja, okay. Mereka pergi memerah susu, dia orang kata makan, minum macam biasa. Tapi bila berlakunya kiamat, ulama mengatakan orang yang telah menjamah makanannya pada waktu itu pegang. Hanya nak disuapkan saja ke dalam mulut. Apabila berlakunya kiamat, mereka tidak sempat untuk menyuapkan makanan tersebut di dalam mulut mereka. Dalam keadaan yang sangat mengejutkan. Sebab itu disamakan ataupun dinamakan hari kiamat itu sa'ah
seumpama dengan sa'atan yang bermaksud waktu yang sangat singkat kerana kiamat itu datang dalam keadaan yang sangat mengejutkan. Okey. Boleh? Okey. Ada soalan berkenaan dengan apa yang kita bincangkan ini? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Nak tanya sikit berkenaan dengan mudhaf wilayah. Mudhaf ilaih. Jadi kalau kita tengok mudhaf dua-dua kena isim lah Ustaz. Ya. Mudhaf wilayah adalah isim. Ya, betul. Mana yang kedua tu boleh jadi isim domain atau isim saja? Okey, betul. Untuk yang kedua ni dia banyak boleh. Satu domir pun boleh. Ataupun isim isyarah pun boleh. Ataupun isim isim mausul pun boleh. Tapi kita jangan jumpa yang itu, kita selalu jumpa dia bersandar dengan domir ataupun dia bersandar dengan isim biasa. Dia bersandar kita banyak jumpa isim lah, isim domain lah. Kita macam isim tu adalah isim domain muttasil. Ya. Dia mesti isim dhamir muttasil, jangan dia mesti bersambung lah. Dia mesti bersambung. Ya, dia mesti bersambung. Dia tak boleh munfasil. Tak boleh. Kalau munfasil dia akan jadi benda lain. Dia tak boleh jadi mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih. Okey. Terima kasih soalan. Saya pun tak sempat tak melihat secara terfokus. Okey, betul. Tuan Haji tanya tadi, dia mesti kalau mudhafun ilaih dia mesti dhamir munfasil. Dhamir muttasil, maaf. Dhamir muttasil dia tidak boleh dhamir munfasil. Kalau ada dhamir munfasil maksudnya dia tidak boleh berlaku sandar menandar. Okey, dia mesti wajib dalam keadaan dhamir muttasil. Okay, terima kasih soalan. Jadi baris akhir mudhaf ilaih sama ada dia baris mati ataupun baris bawah boleh diterimalah ya. Kita untuk yang ini, untuk mudhafun ilaih dia mesti kedudukan bawah. Macam hum ni kedudukan bawah. Kedudukan bawah, tetapi di sini kenapa dia tidak berbaris bawah, tak baca ajaluhumi. Kenapa tak baca ajaluhumi? Kerana isim dhamir ini adalah isim yang mabni. Yang statik. Mabni ya. Dia mabni, dia bukan mu'rab. Dia bukan yang boleh berubah baris. Dia akan hum ini sampai bila-bila pun hum. Dia cantum dengan siapa-siapa pun dia tetap dengan hum dia. Itu dia panggil mabni. Tetapi kedudukannya masih kedudukan bawah. Sebab apa kedudukan bawah? Kerana dia mudhafun ilaihi. Dia mudhafun ilaihi. Sama juga macam Al-Masjidil Haram, dia baris bawah sebab dia mu'rab. Okey, Masjidil Haram tu dia bukan mudhafun ilaih. Dia adalah sifat dengan mausuf. Dia sifat. Dia bukan mudhafun ilaih. Sebab apa? Kerana Al-Masjidil Harami ada Al-Masjidil Al-Harami. Dia tak boleh ada kalimah pertama tu ada alif lam. Alif lam. Macam ni kan? Dia ada alif lam. Tak boleh. Jadi dia tak boleh bersandar. Dia tak boleh bersandar. Kalau dia tak ada alif lam, dia tak ada tanwin, kalimah selepasnya ada alif lam, itu boleh kita buat mudhaf. Kalau tak ada alif lam bolehlah. Jadi Masjidil Haram tu maknanya mudhaf. Kalau tak ada alif lam, tapi dalam Al-Masjidil Haram ini dia perbincangan dia berbeza kerana Al-Haram tu dinamakan sebagai sifat. 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 Dia bukan mudhafun ilaih. Kalau Masjid Hasanah boleh. Masjid Al-Hasanah. Masjid. Masjidu Al-Hasanah. Boleh. Jadi Al-Hasanati. Al-Hasanati. Hasanati. Dekat bawah ya. Itu mudhaf, masjid mudhaf, Al-Hasanati mudhaf. Mudhaf. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Okey, setakat ini dahulu kita punya perbincangan. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir walaupun masa cuti pun masih lagi memberikan ruang masa untuk kita sama-sama bermuzakarah berkenaan dengan bahasa Arab Al-Quran. Jadi kita tutup, saya mohon maaf dahulu jika ada salah dan silap. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah.
astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna al-insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Salam.